Donald Trump sendiri pun tidak menyangka melihat United Kingdom dan Ukraina mengambil peranan yang begitu langsung di Selat Hormuz. Pada hari Kamis ini, 30 April 2026, rancangan yang berlegar di belakang tabir ketenteraan semakin mendapat perhatian kerana ia melibatkan satu langkah yang tidak dijangka. 4 kapal penyapu ranjau Ukraina yang kini berpangkalan di United Kingdom mungkin akan menyertai misi yang diketuai oleh British dan Perancis untuk membantu membuka semula Selat Hormuz apabila keadaan ketenteraan mengizinkan. Bersama dengan satu pergerakan yang belum pernah berlaku sebelum ini yang membawa satu perubahan besar dalam perang Iran, Rusia dan juga kedudukan Ukraina sendiri di pentas global. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dengan piawaian kredibiliti Milson Alves, maklumat itu telah diterbitkan. The Times dan juga dilaporkan oleh media Ukraina menunjukkan bahawa kapal-kapal itu berada di Portsmouth dan boleh digunakan dalam operasi pertahanan untuk melindungi trafik maritim. Fakta ini memberi impak kerana Ukraina yang selama bertahun-tahun menerima sokongan ketenteraan untuk menentang Rusia, kini nampaknya menawarkan bantuan dalam krisis di luar Eropah. Sasarannya bukan simbolik. Hormuz adalah salah satu laluan maritim terpenting di dunia. Di situ, sebahagian besar perdagangan tenaga dunia melalui kawasan tersebut. Reuters menunjukkan bahawa laluan itu masih terhalang akibat krisis antara Amerika Syarikat dan Iran dengan aliran kapal jauh di bawah paras normal serta memberi tekanan langsung ke atas minyak dan gas. Tentera Laut Diraja sendiri memaklumkan bahawa kapal-kapal ini telah tiba di Portsmouth untuk menjalani latihan bersama pasukan British dan juga dengan tentera laut Amerika Syarikat. Maksudnya, kapal-kapal ini bukanlah kapal yang terbiar atau tiada fungsi. Ia adalah kapal yang bersedia untuk beroperasi bersama sekutu. Kapal-kapal lain yang disebut dalam persiapan Ukraina datang daripada rakan-rakan Eropah seperti Belgium dan Belanda dan membentuk satu pasukan penyapu ranjau yang Kiev tidak dapat gunakan sekarang di Laut Hitam. Sebabnya adalah kerana Konvensyen Montreux yang memberikan Turki kawalan ke atas laluan kapal tentera melalui selat Turki semasa waktu perang. Secara praktikal, armada Ukraina telah terhalang untuk memasuki Laut Hitam. Dan disinilah perubahan berlaku. Jika Ukraina tidak boleh bertindak di tempat yang Putin harapkan, Ukraina boleh bertindak di tempat yang Rusia paling tidak mahu. Misi di Hormuz akan mempunyai tujuan langsung, membantu membersihkan dan melindungi laluan maritim, mengurangkan risiko periuk api laut dan membolehkan kapal-kapal dagang kembali berlayar dengan lebih selamat. Ini bukanlah satu serangan untuk memulakan perang baru. Pelan yang diterangkan dalam laporan itu sendiri menyebut tentang misi pertahanan dan keamanan. Dilaksanakan oleh sekutu Eropah selepas permusuhan secara langsung berkurangan, tetapi kesan politiknya akan menjadi sangat besar. Iran akan kehilangan sebahagian daripada keupayaan untuk menyekat laluan itu dan Rusia akan kehilangan satu sumber kelebihan yang tidak dijangka. Bagi Putin, sekatan di Hormuz telah menjadi bantuan yang berbahaya. Dengan kurang minyak beredar, harga akan naik. Dengan harga yang lebih tinggi, Moskow cuba menampung kerugian akibat sekatan, serangan Ukraina terhadap infrastruktur tenaga dan sekatan ke atas minyak mereka. Financial Times melaporkan bahawa Rusia berjaya memperoleh sehingga 150 juta dolar tambahan sehari hasil lonjakan harga minyak yang disebabkan oleh krisis di Timur Tengah. Reuters juga melaporkan bahawa hasil minyak dan bahan api Rusia meningkat pada bulan Mac selepas penurunan pada bulan Februari dengan kenaikan dalam ekspor minyak mentah. Perkara ini menjelaskan mengapa krisis di Hormuz sangat menarik minat Moskow. Semakin lama laluan itu tersekat, semakin tinggi ketegangan di pasaran. Semakin tinggi ketegangan, semakin mahal harga minyak. Dan semakin mahal harga minyak, semakin besar keleluasaan keuangan yang Putin cuba peroleh untuk perang menentang Ukraina. Itulah sebabnya kemungkinan penyertaan Ukraina dalam usaha membuka semula selat itu mempunyai kepentingan yang lebih besar daripada yang kelihatan. Kiev bukan sahaja menghantar kapal-kapal ke tempat yang jauh. Ia juga menyerang logik ekonomi yang menguntungkan Moskow. Jika Selat Hormuz kembali beroperasi, harga mungkin akan turun. Jika harga turun, margin keuntungan Rusia akan berkurang. Dan jika margin berkurang, mesin perang Putin akan menghadapi tekanan tambahan. Iran pula muncul sebagai pihak yang terus meletakkan selat itu dalam keadaan berisiko.
Krisis dengan Amerika Syarikat dan Israel yang bermula pada Februari 2026 telah menolak rantau itu ke dalam keadaan sekatan, ancaman dan ketidakpastian. Pada 8 April terdapat gencatan senjata, tetapi laluan itu masih terus terhad. Reuters melaporkan bahawa Washington mula mencari bantuan antarabangsa untuk membuka semula selat itu, sementara rundingan dengan Teheran masih tersekat. Ketegangan semakin memuncak apabila muncul laporan tentang kapal-kapal Iran meletakkan periuk api atau mengancam pelayaran. PBS mencatat bahawa Trump telah mengarahkan tindakan ketenteraan terhadap kapal-kapal Iran yang terlibat dalam tindakan seperti itu di Selat Hormuz. Keputusan ini menunjukkan bahawa Washington tidak melihat krisis itu hanya sebagai tekanan ekonomi, tetapi sebagai ancaman langsung terhadap keselamatan pelayaran. Dalam suasana ini, peranan British menjadi lebih sensitif. United Kingdom bukan sahaja telah menyerahkan kapal kepada Ukraine, mereka juga telah melatih kru, mengekalkan struktur persiapan dan kini boleh melihat armada ini mengambil bahagian dalam misi antarabangsa di salah satu kawasan paling berbahaya di dunia. Perancis muncul sebagai rakan kongsi yang berkemungkinan dalam usaha ini dan lebih daripada 30 negara telah disebut dalam perbincangan tentang bagaimana untuk menyumbang bagi melindungi laluan maritim. Ukraine mendapat manfaat kerana ia tidak lagi dilihat hanya sebagai sebuah negara yang dikepung oleh peperangan. Ia mula tampil sebagai satu kuasa yang mampu membantu sekutu dalam krisis global yang lain. Ini mengubah persepsi. Kiev menunjukkan bahawa mereka telah belajar, menyesuaikan diri dan kini boleh menawarkan keupayaan tentera laut khusus di mana terdapat keperluan mendesak. Bagi sebuah negara yang tenteranya lautnya terhad akibat peperangan, ini adalah satu tindak balas strategik yang sangat bernilai. Rusia kalah kerana tindakan ini mematahkan sebahagian daripada naratif Putin. Moskow cuba menjadikan perang terhadap Ukraine sebagai masalah serantau, seolah-olah Kiev hanya bergantung kepada bantuan luar untuk terus hidup. Tetapi kemungkinan kehadiran Ukraine di Hormuz membuktikan sebaliknya. Ukraine sedang cuba mempengaruhi ekonomi perang pada skala global. Ia tidak perlu mengalahkan Rusia hanya di medan perang. Ia juga boleh menjejaskan sumber keuangan yang menyokong usaha ketenteraan Rusia. Kesan ini juga bersifat moral. Kapal-kapal yang Vladimir Putin tidak mahu lihat beroperasi di Laut Hitam mungkin akhirnya akan berkhidmat di lokasi penting lain di dunia. Turki menyekat laluan ke Laut Hitam berdasarkan peraturan antarabangsa, tetapi itu tidak menghapuskan kegunaan armada Ukraine. Ia hanya memindahkan masalah ke peta lain, dan peta baru ini meresahkan Moskow kerana ia melibatkan minyak, Pakatan Barat dan pengurangan keuntungan Rusia. Bagi Trump, langkah ini juga boleh berguna. Amerika Syarikat mahu sekutu-sekutunya mengambil lebih banyak tanggungjawab dalam krisis global. Jika United Kingdom, Perancis dan Ukraine membantu melindungi Hormuz, Washington mendapat sokongan tanpa perlu memikul sendiri semua beban operasi itu. Pada masa yang sama, kehadiran Ukraine menghantar mesej tidak langsung. Sesiapa yang menyokong Kiev bukan sahaja mempertahankan Eropah, tetapi juga melindungi laluan penting untuk ekonomi dunia. Perancangan ini masih bergantung pada masa yang sesuai. Kapal-kapal tidak sepatutnya memasuki zon perang terbuka tanpa koordinasi. Misi ini memerlukan keselamatan, kebenaran politik, logistik dan rantaian perintah yang jelas. Tetapi persiapan ini sudah memberi kesan. Ia menunjukkan kepada Iran bahawa sekatan itu tidak akan dibiarkan tanpa tindak balas. Ia menunjukkan kepada Rusia bahawa kenaikan harga minyak mungkin tidak akan kekal selama-lamanya. Dan ia menunjukkan kepada sekutu-sekutu bahawa Ukraine mahu keluar daripada kedudukan bergantung kepada kedudukan yang lebih kuat. Sebab itulah 4 kapal ini sangat penting. Akhirnya, pertikaian ini bukan hanya mengenai kapal. Ia berkaitan dengan tenaga, wang, pengaruh dan kawalan terhadap krisis yang boleh menggoncang seluruh dunia. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.